KPM. Alat tulis dah habis. Apa kata kita membeli belah dulu? Alang-alang sampai kat kedai ni kan. Ada 3 pilihan setnya. A, B dan C. Yang A ni harganya RM11. Tapi cuma ada 2 pembaris, 3 pen penanda dan 4 pen. Yang B pula RM10. Tapi ada 4 pembaris, 3 pen penanda dan 1 pen. Yang hujung sana, yang C tu, ada 1 pembaris, 2 pen penanda dan 4 pen. Tapi yang mana satu lagi menguntungkan? Tapi tak apalah. Kalau macam tu, apa kata Ifan minta tolong cikgu dulu? Cikgu! Cikgu, tolong! Mana satu nak beli ni? A, B atau C? Hai semua, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Irfan Syahmi di saluran Direct TV KPM untuk slot menengah atas. Hari ini kita akan sama-sama belajar bagi mata pelajaran matematik tambahan. Menakutkan bukan? Tapi jangan risau, kita bawakan seorang guru pakar untuk bersama kita hari ini berkongsi kepada kita cara untuk menjawab dengan baik, iaitu Cikgu Nur Syazana Kamarudin dari SMK Puteri Titiwangsa, Kuala Lumpur. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Irfan. Sihat? Alhamdulillah. Cikgu bagaimana? Sihat. Alhamdulillah. Cikgu, nak panggil nama mesra cikgu panggil apa cikgu? Panggil saya Cikgu Zana. Cikgu Zana. Yeah. Okey, Cikgu Zana, kita juga ditemani oleh seorang jurubahasa isyarat. Ifan perkenalkan, Cikgu Nur Hasliah Hairul Anwar dari SK Pendidikan Khas Selangor Shah Alam Selangor. Cikgu, apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersemangat bersedia untuk kelas kita hari ini, iaitu matematik tambahan. Cikgu, satu soalan. Tadi Ifan ada nak membeli belah cikgu, tapi masalahnya cikgu, Ifan tak tahu yang mana satu lagi untung cikgu. Boleh cikgu tolong saya? Okey, dia kalau nak tahu menguntungkan tu, of course Irfan kena tahu berapa harga sebatang pembaris, Baik. sebatang pen penanda tu dan juga sebatang pen. So Okey. baru kita tahu antara pakej A, B dengan C yang mana lagi menguntungkan. Baik. Sekarang jadi, ni masih belum tahu lagi cikgu? Ya, belum tahu. Ini adalah salah satu contoh aplikasi untuk topik yang kita akan belajar hari ini Irfan. Iaitu cikgu? So topik kita hari ini adalah sistem persamaan berada di tajuk tingkatan 4. Biasanya murid dia selalu tanyakan saya, cikgu belajar ni gunanya dekat mana? Kat mana aplikasi Untuk dia? apa cikgu? Ya, untuk apa? So saya bawa dulu intro ni, permulaan dia, kita tunjuk di mana penggunaan sistem persamaan ni. Jadi kalau Irfan tengok kat situ, kita ada 3 pakej, A, B dan C. A, B dan C, dan kita akan tengok kejap lagi. Dan Irfan sendiri yang akan pilih mana yang lagi menguntungkan. Baik, kita akan tahu berapa nilai bagi setiap penanda pen dan juga pembaris kejap lagi. Ya, Tapi betul. permulaan cikgu, apa yang cikgu nak kongsikan? Okey, so sebelum kita pergi lebih lanjut mengenai sistem persamaan, so murid kena tahu dulu dalam sistem persamaan apa benda, apa yang ada di dalam tajuk tu. Okey. Of course lah, nama pematematik tambahan, jadi kita nak tahu cara penyelesaian dia. Jadi untuk menyelesaikan sistem persamaan dalam 3 pemboleh ubah, ada 3 kaedah. Kaedah yang pertama adalah kaedah penghapusan. Okey, kaedah yang kedua pula adalah kaedah penggantian, dan kaedah yang ketiga adalah kaedah graf. So Irfan, hari ini kita akan sentuh 3 kaedah. Semua sekali cikgu? Semua kita sentuh, dan nanti murid boleh memilih. Irfan pun boleh pilih mana satu yang mudah, mana satu idaman hati. Nak guna penghapusan ke, nak guna pergantian ke, atau nak guna graf. Cikgu, dalam kertas soalan nanti cikgu, dalam SPM misalnya, adakah mereka akan diberi pilihan untuk menjawab salah satu ataupun ikut kepada kehendak soalan tu? Penghapusan ke, penggantian ke ataupun graf cikgu? Okey, dalam soalan dia tak akan nyatakan kaedah mana yang boleh murid guna. Okey. Jadi murid boleh pilihlah mana satu yang mereka mahir dan mereka suka dan selesa. Okey, baik. Pilihan di tangan sendiri untuk kita pilih sama ada menggunakan pemboleh ubah yang penghapusan, pergantian ataupun graf. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam slot menengah atas Direct TV KPM. Jangan ke mana-mana.
KPM. Kembali menyaksikan slot menengah atas Direct TV KPM bersama saya Irfan Syamil dan Cikgu Zana. Cikgu, kita sedang belajar tentang matematik tambahan dan pastinya akan ada soalan cikgu akan bawakan hari ini. Soalannya bagaimana? Okey, alright. Tadi kita dah tengok penggunaan di mana tajuk sistem persamaan ni. Jadi sebelum kita selesaikan masalah tu, kita kena belajar konsep dia dulu. Betul. Jadi kita tengok dulu contoh yang pertama. Soalan dia, selesaikan sistem persamaan linear yang berikut. Kita ada 2x tambah y tolak z sama dengan 7. X tolak y tambah 7 sama dengan 2. X tambah y tolak 3z sama dengan 2. Cikgu, saya takut sikit cikgu. Sebab kalau ikut pengalaman saya sendiri, waktu saya menjawab SPM dulu ada 2 sahaja cikgu. Tapi kenapa 3 sekarang? Itulah format baru. Format baru. Dulu KBSM, sekarang KSSM. Kita mencabar sikit. Sebelum ni 2 kan. So, Betul. kita cabar murid-murid dengan 3. Tercapai atau tidak? Tertunggu kejap lagi. Okey, silakan cikgu. Okey, alright. So, saya tunjuk dulu kaedah penghapusan. Kita buat dengan kaedah penghapusan dulu. Alright. So, langkah yang pertama adalah kita label dulu kita punya persamaan 1, 2 dan 3. Kenapa pentingnya label ni? Supaya kita tak tertinggal. Dan juga kita tak guna satu persamaan tu lebih daripada 2 kali ataupun 3 kali. Penting ya kita label. Biasanya murid selalu tak nak label. Saya galakkan untuk label. Okey, so langkah yang pertama, pilih satu pemboleh ubah yang kita nak hapuskan. Kita ada X, Y dan Z. So, mana satu? So, untuk ni saya pilih lah. Saya pilih dulu lah. Pilih dulu. Okey. Saya pilih dulu lah. Jadi, saya pilih untuk hapuskan X. Okey, jadi bila kita dah pilih, kita kena tentukan operasi yang sesuai bila nak hapuskan X tu, tambah ataupun nak tolak. Okey, jadi tak boleh kita selesaikan dua-dua. Kita kena selesaikan 2 persamaan 2 dulu. 2 dan 2 dan 2. Okey, jadi persamaan saya ambil persamaan ketiga dulu. Alright, saya akan buat dengan persamaan yang kedua. Okey, persamaan yang kedua. Kenapa saya tolak kat situ, Irfan? Sebab apa? Kenapa saya letak tolak bukan tambah di situ? Kurang pastilah cikgu. Okey, sebabnya kita nak hapuskan X. Kalau saya letak tambah, jadi X tambah X dia dah jadi 2X. Jadi tak terhapus. Baik. Jadi sebab tu saya tolak. Bila tolak, maksudnya kita tolak semua persamaan. Jangan tolak X saja, kita tolak semua. Jadi boleh lihat dalam slide tu dia ada kotak merah. Maksudnya saya tolak semua. Okey, kita buat satu-satu So baik. X tolak X berapa, Irfan? Tak ada X. Tak adalah. So tak perlu tulis. Okey, jadi Y tolak. Kita ada 2 dekat situ. Ingat ya, dalam persamaan dia kena ada satu je, tak boleh dua-dua tolak. Kena ada satu. Kalau negatif dan negatif, dia akan jadi positif. Ya. So Y tambah Y, so kita akan dapat 2Y. Okey, negatif 3Z tolak Z. Jadi 4Z cikgu. Ya, betul. Negatif jangan lupa, negatif 4Z. Ingat Dan sibuk. last sekali, 2 tolak 2. Sifar. Ya, kita dapat sifar. Jadi ini persamaan baru, saya namakan dia persamaan 4. Ingat ya, label tu penting supaya kita tak tertinggal. Okey, 3 dan 2 dah sudah. Selesai. Selesai. Satu tu belum. Okey, jom kita selesaikan yang satu dulu. Kita tengok, kita nak hapuskan X dengan syarat kena sama. Kalau tengok yang persamaan 1 dan 2 tu tak sama. Betul cikgu. Yang atas tu 2X, yang bawah tu X saja. Ya, jadi apa yang tak sama kita kena samakan. Jadi persamaan 2 tu kita perlu darab dengan 2 supaya kita dapat sama. Darab semua persamaan bukan satu saja. So 2X darab X. 2X. Kita dapat 2X. Okey. 2 darab negatif Y. Tolak 2Y. Yes, kita dapat negatif 2Y. Okey, 2 darab Z. Jadi 2Z cikgu. Ya, betul 2Z. Dan last sekali 2 darab 2, kita Jadi dapat 4. Ya, Sama betul. dengan 4. Kita dapat 4. Ini persamaan baru. Ada persamaan baru je kita label dia persamaan 5. Letak nombor baru cikgu ya? Letak nombor baru. Jangan ulang. Nanti ulang kita yang keliru nanti. Okey. Baik, seterusnya kita boleh hapuskanlah X bagi persamaan 1 dan juga persamaan 2. Okey, saya tolakkan jugalah sebab kalau tambah X tu tidak terhapus. Dia jadi 2X tambah 2X tak boleh lah. Jadi kita tak tolak, jadi kita hapuskan, kita selesaikan satu persatu. 2X tolak X, berapa Ifan? Sifar. Sifar tak perlu tulis. Okey. Y sama juga, tolak dan tolak dia jadi tambah So Y tambah 2Y Jadi 3Y. 3Y and then seterusnya negatif Z. Tolak dengan 2Z.
Negatif 3Z. Ya, kita dapat negatif 3Z dan akhir sekali 7 tolak 4 kita dapat 3. So ini persamaan tadi last 5 kan? Saya namakan 6. 6 pula. Makin banyak cikgu ya. Ya. Question kita dapat. Bila 3 pun boleh ubah, panjang cerita dia. Okey. Okey, alright. Seterusnya. Seterusnya saya ambil persamaan 4 dan 6 sebab yang kita dah hapuskan tadi tu. So ini persamaan 4 dan persamaan 6. Saya labelkan So macam mana kita nak hapuskan lain pula? Tadi kita dah hapuskan X. Sekarang kita nak hapuskan Y. Kena samakan jugalah. Jadi bila nak samakan tu, saya darabkan persamaan 4 dengan 2 dan persamaan 6 saya darab dengan 3 supaya dia sama. Okey. Okey. So 3 kita darab satu persatu lah. Baik. Darab satu-satu, saya lajukan saja yang ni. So 6Y tolak 6Z sama dengan 6. 3 darab 2 kita dapat 6Y. Negatif 4 darab dengan 3, negatif 12Z dan kosong darab 3 bersama dengan sifar lah. Tak ada di situ. Baru kita boleh selesaikan Ifan. Jadi, apa kita nak buat operasi dia? Tambah ke tolak kalau saya nak hapuskan Y? Tolak cikgu. Ya, betul. Alright. Bagus Ifan. So, kita tolak dia. Jadi, 6Y tolak 6Y sifar. Tak perlu tulis. So, negatif 6Z. Negatif. Dua-dua tu. Dia akan jadi positif. So 6Z tolak tambah 12Z. So kita dapat 6Z. 6 tolak kosong kita dapat 6. Sampai sini nampak dia dah cantik dah dekat betul. situ. Macam makin mudah cikgu kat ujung ni. Susah payah kita nak mendapatkan jawapan ini dan kita boleh terus dapat Z lah. Kita boleh terus selesaikan Z bersamaan dengan 1. Dah dapat satu nilai. Okey, so macam mana kita nak cari Y pula dan juga X? Okey, Z kita dah dapat. So daripada Y boleh pilih dari mana-mana persamaan. Mana-mana je cikgu Mana-mana idaman hati. Yang ada Y dan Z lah. Jangan ambil yang ada X. Kalau ada X tak selesai juga. Betul cikgu. Kita cari Y sekarang ni. Kita cari Y. Ambil yang ada Y dan Z saja. Okey. So saya guna persamaan 6. Okey, daripada persamaan 6 saya gantikan Z saya dengan 1. Nampak situ yang color merah tu kan? Saya gantikan dengan 1. Okey, so kita dapat 2Y tolak 4 sama dengan sifar. Dan kita boleh selesai seperti biasalah Ifan. Ni dah nampaknya dah mudah dah dekat situ. Betul. Jadi Y sama dengan 2. Y sama dengan 2. So baru dapat Y. Satu lagi persamaan kita belum iaitu X. X pula daripada persamaan yang asal. Pilihlah mana satu. Yang mana satu sahaja. Tadi Ifan dia sebutkan kuasa memilih di tangan anda. Betul. Jadi pilihlah mana satu idaman hati. Kalau saya pilih persamaan 2 sebab dia satu-satu semua. Betul senang nak ganti cikgu. Ya, kita ambil yang mudah je. Awal tadi dah susahkan, kita jangan susahkan diri kita. Ambil yang mudah. So saya gantikan saya punya nilai Y dengan 2 dan Z dengan 1 dan kita selesaikan seperti biasa. Kita dapat X sama dengan 3. Jadi itulah jawapan kita. X sama dengan 3, Y sama dengan 2 dan Z sama dengan 1. Okey, nak pastikan adakah jawapan kita tu betul, kita akan uji. Macam mana nak uji? Kita gantikan nilai X, Y, Z tu ke dalam persamaan. Mana-mana persamaan boleh. So kalau agak-agak saya pilih yang mana Ifan? Yang nombor 2 cikgu. Nombor 2, betul. Ya, betul. Kita ambil persamaan 2. Nak jimat masa lagi satu kan? Ya, saya setuju. Okey. So, okey. bila kita ganti tu, syaratnya belah kiri mesti sama dengan belah kanan. Kita dah ada nilai X, Y, Z kan? Tadi saya gantikan. So, bila kita gantikan belah kiri, 3 tolak 2 tambah 1. Dapat berapa Ifan? 2. So nampak tak kiri dan kanan dia sama. So bila sama maksudnya jawapan kita tu tepat dan betul. Kena sama cikgu Ya, kena sama. Kiri dan kanan kena sama. Ini saya kira. Katalah tiba-tiba ada murid lain kira dapat jawapan macam ni. X sama dengan 5, Y sama dengan 4 dan Z sama dengan 1. Bila kita ganti nilai Ifan, kita ganti tengok saya ganti. Dapat juga 2 sama dengan 2. Masih sama Macam betul. Betul. Tapi bukan. Tapi tak betul. Okey, saya akan buktikan kenapa nilai X tu adalah 2. Nilai X adalah 3, Y adalah 2 dan Z adalah 1. So macam mana kita nak buktikan? Kita akan guna kaedah graf lah. Saya tunjuk kat Ifan, saya guna GeoGebra di sini. Baik, menggunakan GeoGebra cikgu kita gunakan aplikasi ni boleh digunakan oleh murid-murid cikgu ataupun cikgu sahaja. Boleh. Dalam buku teks dia ada QR code. Boleh scan dan boleh sahaja, tengok bila-bila masa. Baik, silakan. Okey, saya minta Irfan lah tekan boleh?
Ifan tolong tekan. Tolong saya Ifan lah. tolong tekan. Tolong tekan. Kita belajar sama-sama kan? Baik, boleh, tak ada masalah. Ifan ke sini Wah, betul cikgu dah kat sini. Okey. Jadi saya tekan yang mana dulu cikgu? Okey, so persamaan pertama tu saya dah masuk. Cuba Ifan tekan. Baik. Okey, nampak dia membentuk satah Kenapa satah bukan garisan? Sebab bila 3 pun boleh ubah, dia dah jadi satah. Dia bukan lagi garisan. Okey. So kita cuba Ifan tekan yang kedua. Nampak dia dah bersilang dekat situ sebenarnya. Saya gerakkan sikit, dia macam dah bersilang. Oh, ya cikgu, nampak silangan di situ. Okey, yang ketiga pula. Yang ketiga. Tu dia. Saya ada color merah, hijau dan juga biru. Macam bersilang di situ kan? Betul cikgu. Dia macam bersilang di situ, tapi berapa nilai yang dia bersilang tu? Okey, ni selalunya dalam satah tak berapa nampak kan? Okey, mari kita tukar kepada bentuk garisan. Okey, Ifan tekan yang bawah tu. Hilangkan 3 warna yang atas tu. Hilang ke 3 warna yang atas. Okey. Mana pergi dah Ifan? Mana dia? Sekejap. Tekan balik yang tu. Tekan yang ni Algebra. Okey, tekan buang yang ni. Buang. Okey. Baik. Okey, nampak dia dah satu garisan. Okey. So, persamaan yang kedua, cuba Ifan tekan. Yang bawah ni cikgu? Ya, yang bawah tu. Okey. Nampak color merah. Macam dah nak jumpa tu. Betul. Dekat mana Sikit lagi cikgu. Sikit lagi. Satu lagi persamaan. Okey, Ifan nampak tak dia berjumpa di situ? Baik, nampak? Di situ. Jadi apa nilai dia dekat situ? Ifan tekan yang terakhir tu. So, kita dapat jawapan dia 3, 2, 1. Sebab itulah jawapan kita tadi. X sama dengan 3, Y sama dengan 2, Z sama dengan 1. 5, 4, 1 tadi tak boleh. Baik. Sebab tu kita kena semak jawapan dekat sini cikgu dekat GeoGebra ni untuk pastikan jawapan yang kita bagi tu adalah jawapan yang paling tepat cikgu 3, 2, 1. Terus ke sana cikgu. Boleh. Terima kasih. Okey, itulah dia cara yang terbaik untuk kita menggunakan aplikasi GeoGebra bagi memastikan jawapan yang kita beri tu adalah betul. Jadi apa lagi perkongsian cikgu untuk segmen kali ni? Apa dia, Ifan? Mungkin apa lagi perkongsian cikgu untuk segmen kali? Okey. Jadi saya harap murid-murid selepas buat soalan tu tolong semak balik. Sangat penting untuk kita semak. Macam saya tunjuk contoh tadi, Ifan. X5, Y4, Z1. Betul. Nampak macam betul. Nampak macam betul. Tapi sebenarnya bukan dia. Macam dia tapi bukan dia. Jadi murid tolonglah semak. Biasanya murid ni dia dah dapat jawapan tu, dia dah tak nak semak. Baik. Saya galakkan untuk menyemak. Betul. Kita semak dahulu sebelum kita memberikan jawapan yang paling akhir sekali. Terima kasih Cikgu Zana. Kita sekarang ni nak berhenti berehat dulu. Teruskan bersama kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM. KPM. Bersama kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM untuk mata pelajaran Matematik Tambahan bersama saya Irfan Syami dan Cikgu Zana hari ini. Okey, kita nak teruskan dengan menjawab soalan yang seterusnya. Jadi Cikgu, apakah soalan-soalannya? Sila. Okey, tadi kita dah tengok satu contoh. Kita tengok soalan contoh yang kedua. Cuma kali ni saya nak Irfan buat sama-sama dengan saya. Tiba-tiba dah pegang pen penanda cikgu. Sebab tadi tengok saya buat kan. Kali ni kita buat sama-sama. Baik, saya kan murid cikgu hari ni. Ya. So whiteboard pun ada. Kita tengok Irfan menjawab macam mana. InsyaAllah saya cuba. Boleh, saya yakin boleh. Baik, kita tengok selesaikan sistem persamaan yang berikut. Soalan dia adalah X tolak Y tambah 3Z sama dengan 3. Negatif 2X tambah 2Y tolak 6Z sama dengan 6. Y tolak 5Z sama dengan negatif 2. So ingat ya, langkah yang pertama kita perlu label. Okey, saya label dulu persamaan 1, 2 dan 3. Irfan jangan buat lagi tahu. Kejap lagi. Kita tengok dulu. Okey. Persamaan 1, 2 dan 3. Masih lagi menggunakan kaedah penghapusan. Saya tak guna pergantian lagi. Masih menggunakan kaedah penghapusan. Jadi, kena pilih satu yang kita nak hapuskan. Okey. Jadi, kalau tanya saya, agak-agak saya pilih mana nak hapuskan. Pilih yang paling kecil lah cikgu. 3. Ya. Kita cuba hapuskan salah satu dekat situ lah. Alright. Saya ambil persamaan 1 dan 2 dulu. 1 dan 2. Baik. Okey. 1 dan 2. Alright, kita nak hapuskan X. Kenapa saya tak boleh ambil nilai yang lain? Boleh ke tak boleh, Irfan? Saya nak hapuskan Y ataupun Z?
Sebab dah nampak dah ada 2X kat situ cikgu. So kita hapuskan dululah. Ya, pun boleh mudahkan. ataupun nak ambil Y atau Z mana-mana boleh. Kuasa memilih di tangan anda. Betul. Tapi kali ni kita pilih X dulu cikgu. Saya lebih suka pilih X sebab bila berada di tengah Y dan Z tu, nanti murid akan terganggu nak tolak ke nak tambah, nak tolak ke nak tambah. Jadi bila dia ada kat depan tu kita nampak secara jelas nak tambah ataupun nak tolak. Okey, jadi kita tengok dua-dua tu tak sama kan? Persamaan 1 X dia adalah 1, persamaan 2 negatif 2. Jadi langkah seterusnya kita kena samakan lah. Jadi persamaan 1 tu saya darab dengan 2 supaya dia sama. Okey, darabkan semua. Jadi kita dapat 2X tolak 2Y tambah 6Z sama dengan 6. Okey, ini keempat cikgu Ya, ini persamaan yang keempat. Betul. 2X tolak 2Y tolak 6Z sama dengan 6. Persamaan yang keempat. Jadi seterusnya kita boleh hapuskanlah sebab dah sama X dengan X tu. Antara persamaan 4 dengan 1. Okey, jadi agaknya operasi dia apa situ Irfan? Tambah ke tolak? Tambah cikgu. Tambah. Kenapa bukan tolak? Sebab dekat bawah tu negatif dah. Ya, betul. Ya, kalau negatif dia jadi positif, maka tak hilang 2X. Tak hilang cikgu. Ya, tak terhapus. Jadi kita buat operasi tambah. Tambah semua bukan tambah satu nilai je, semua satu persamaan. Ifah buat sama-sama dengan saya. Boleh cikgu. Alright, so 2X tambah negatif 2X dapat berapa Ifan? Berapa? Sifar? Sifar. Best. Pandai dia. Okey, negatif 2X tambah tambah 2Y. Berapa Ifan? Sifar juga. Sifar juga. Pelik tu, dah 2 kali sifar. Betul. Ni. Okey, kita tengok balik 6Z tambah negatif 6Z. Sifar. Sifar juga. Ya. Betul ke soalan ni? Betul cikgu. Ke saya yang salah ni? Saya dapat sifar juga. Sifar, okey. Jadi 6 tambah 6 belakang tu 12. Okey, sifar tambah sifar sama dengan 12. Ya. So berapa Ifan dapat jawapan akhir tu? 12 cikgu. 12. Kononnya kosong sama dengan 12 tak? Betul cikgu. Habiskan betul-betul Ifan. Baik. Habiskan macam tu. Kosong sama dengan 12. Sama dengan 12. Kita tengok sikit Ifan tulis betul tak? Sama beratnya. Okey, ini jawapannya. Cuba kita tengok dulu. Betul. Kosong sama dengan 12. Betul. Tapi macam pelik kan Ifan kan? Tak dapat pun nilai X, Y dan Z tu. Kenapa agak-agaknya? Apa pendapat Ifan? Apa yang berlaku sebenarnya kat sini? Okey, pendapat saya cikgu disebabkan apa yang kita dah kira-kira tadi tu dah tak ada nilai cikgu. Okey. Saya rasa tak ada solusi cikgu. Tak ada jawapan yang tak ada penyelesaian. Tak ada penyelesaian. Okey, kita tengok teori Irfan betul ataupun tidak. Okey. Soalnya kalau kita tengok jawapan betul-betul kosong tak sama dengan 12. Memang betul. Tak sama. Memang tak sama. Memang tak sama kan. Jadi kita lihat kenapa benda tu berlaku. Okey, saya sekali lagi kita menggunakan GeoGebra ya. Kita nak tengok buktikan kenapa dia jadi macam tu. Kita kembalikan GeoGebra sekarang ini. Silakan cikgu. So 3 paksi 3 satah Okey. Alright, so kita tengok kat sini. Alright, so saya tekan persamaan yang pertama. Okey, kita lihat. Dia lambat sikit pula. Okey. Itu persamaan pertama. Nampak satah yang pertama kali hijau. Kita tengok persamaan yang kedua. And then saya keluarkan persamaan yang ketiga. Okey. Nampak macam dia bercantum kan? Macam dia jumpa di satu tempat. Betul. Kalau kita tak lihat macam dia jumpa. Okey, macam jumpa tapi sebenarnya Irfan tidak. Bila saya tekan persilangan satah ni. Okey, saya tunjuk yang lain. Kita keluar. Okey, Irfan nampak tak? Color orange tu. Tak jumpa cikgu. Dia tak jumpa di titik yang sama. Ya, dia tidak jumpa antara satu sama lain. Bila tak jumpa, tak ada penyelesaian lah. Okey. So dalam matematik tambahan ada tak potensi soalan tak ada penyelesaian? Ada. Sebab ada contoh. Inilah jawapan dia cikgu ya. Ya. Tiada penyelesaian. Ya, tiada penyelesaian. Kita pergi balik kepada slide tadilah. Silakan cikgu. Okey. Jadi maksudnya dekat sini dia punya jenis penyelesaian dia tiada penyelesaian. Itu adalah jawapan akhir cikgu. Ya. Sebab yang tadi tu kita dapat nilai X, Y, Z kan. Betul. Itu satu penyelesaian. Yang ini terus tak ada penyelesaian. Jangan tiba-tiba terus buat tak ada penyelesaian ya, kena cuba buat dulu. Tiba-tiba terus tak ada penyelesaian. Tak boleh. Kena cuba kira dulu macam mana kan. Kita buang dulu nilainya. Kalau dapat macam kosong sama dengan 12 tu, baru jawapan akhir adalah tiada penyelesaian. Ya, betul. Alright. So boleh kita tengok contoh seterusnya? Ada lagi cikgu? Ada. Mana cukup satu dia baru 2 soalan tak cukup. Kita bagi lagi cikgu. Ya,
Nampak Ifan buat dengan cemerlang, kita tambah lagi. Kita Mari. teruskan kecemerlangan. Okey, so kita tengok soalan ketiga. Soalan dia 3x tambah 5y tolak 2z sama dengan 13. Negatif 5x tolak 2y tolak 4z sama dengan 20. Negatif 14x tolak 17y tambah 2z sama dengan negatif 19. Okey, langkah pertama apa tadi Ifan? Label dulu. Ya, betul. Label dulu persamaan 1, 2 dan 3. Okey, so seterusnya kita kena pilih satu pemboleh ubah yang kita nak hapuskan. Masih lagi kita buat penghapusan, saya belum buat pergantian lagi. Okey, jadi kita nak hapuskan yang mana paling mudah? Kalau saya lah, yang saya nampak paling mudah adalah Z. Kenapa Z? Kita boleh tengok untuk Z tu, dia dah ada dua yang sama. 2Z dan 2Z. Oh ya, betul cikgu. 1 dan 3 tu ya. Satu lagi ni persamaan 2, 4Z. Satu je yang tak sama, lain sama. Jadi kita ambil yang mudah. Jangan susahkan diri ya, kita ambil yang mudah. Okey, jadi saya buat antara persamaan 1 dan 3 dulu. Persamaan 2. Okey, kalau kita lihat persamaan 2 dan persamaan 1, apa yang tidak sama? Nilai Z. Nilai Z. Persamaan pertama tu 2Z. 2Z. Persamaan kedua 4Z. 4Z. So kena samakan lah. Jadi nak samakan kena darab dengan 2. Okey, darab seluruh persamaan ya, bukan satu-satu. Sekali lagi saya ingatkan, darabkan seluruh persamaan. Okey, lepas kita darabkan dapat berapa jawapan dia Ifan? 6x Okey, tambah betul. 10y sama dengan tolak 4z lagi cikgu. Baru nak tanya mana hilang Z tu. Tolak 4z sama dengan 26. Ya, betul. Alright. So ini adalah persamaan yang ke? 4. Ya, betul. Persamaan yang keempat. Label dulu supaya senang. Okey. Alright. So jadi saya ambil persamaan yang keempat tadi yang kita dah dapat dengan persamaan yang kedua untuk kita selesaikan. Baik. So macam biasalah, operasi dia adalah kita kena tolakkan, sebab macam yang Ifan kata tadi dah ada negatif dekat bawah tu. So tak boleh letak tambah, sebab bila tambah dia jadi negatif tak terhapus. Baik. Jadi kita buat operasi dia tolak. Jadi 6x tolak jadi tambah ya. So 6x tambah 5x, berapa dapat Ifan? Berapa cikgu? 6x tambah 5x. 11x. Ya, betul. Kita dapat 11x. Okey, next seterusnya kita ada 10y tambah 2y. 12y. Betul, 12y. Dan last kali z kita sifar lah, kita tak Betul. dapat. Jadi yang terakhir 26 tolak 6. 6 cikgu. 6. Okey, so ini persamaan yang ke-5. Baik. Persamaan yang kelima. 11x tambah 12y sama dengan 6. Okey. Sama dengan 6. Okey, so habis persamaan 1 dan 2. 3 tu belum habis lagi tu dekat situ. Okey, jadi saya ambil persamaan yang pertama tadi. Baik. Dengan persamaan yang ketiga. Okey. So agak-agak lah Ifan kan, kita nak hapuskan dua-dua tu, dah 2Z tu. Ya. Apa operasi dia? Tambah ke tolak? Hapuskan 2Z. 2Z. Ya, nak Tambah, tolak ke nak cikgu? tambah? Ya, betul. Kita kena tambah, kalau tak dia tak jadi terhapus. Betul. Okey. So sama juga kita buat satu persatu. 3x tolak 14x dapat negatif 11x. 11x, negatif 5y tolak negatif 17y. Dapat negatif 12y. Betul, negatif 12y. So z sifar lah, tak ada. Betul. Okey, 13 tolak 19. Dapat negatif 6. Betul. Pandai dah Ifan ni, boleh balik lah. Boleh balik juga. Boleh balik lah. Saya tengah cuba lagi cikgu. Okey, so ini persamaan kita yang ke-6. 6. Dapat Ifan? Dapat cikgu. Dapat. Okey, persamaan yang ke-6. Jadi, so apa kita nak buat? Kita gunakan persamaan yang kita dah buat tadi, persamaan 4 dan persamaan 6. Untuk kita hapuskan. Okey. Jadi nampak dekat situ macam dah cantik tu. Betul. Macam dah mudah sikit cikgu. Ya, macam boleh hapuskan X pun boleh, Y pun boleh. Jadi kita hapuskan X lah yang depan. Jadi Baik. operasinya adalah tambah. Betul. Okey, jadi 11X tolak 11X. Sifar. Sifar juga. Lain macam kat ni. Okey, 12Y tolak 12Y. Masih sifar cikgu. Masih sifar juga. Pelik ni. Okey, yang terakhir 6 tolak 6. Habis. Semua sifar. Okey, so Okey. jawapan Ifan dapat Sama cikgu. sifar sama dengan sifar. Sama tak dengan saya? Sifar sama dengan sifar. Jawapan akhir. Memang kita tengok Ifan buat. Saya angkat sikit. Kan. Okey. Tu dia. Last kali sifar sama dengan sifar. Okey. So nampak tak tadi?
kosong tak sama dengan 12. Betul. Yang ini sifar dengan sifar pula. So sebenarnya apa yang berlaku? Kita tunjuk dengan GeoGebra. Mari kita saksikan. Suka betul saya guna GeoGebra Tolong hari ni. kita orang kat sini GeoGebra. Tekan dulu cikgu. Okey cikgu, jawapan yang kita dapat tadi adalah kosong sama dengan kosong. Ya. Apa kata kita minta tolong GeoGebra bersama kita hari ini? Silakan cikgu. Baik. Macam Pastikan. pelik kan dapat kosong Betul. sama dengan kosong. Mula-mula kita dapat jawapan X, Y, Z. Lepas tu kosong tak sama dengan 12. Kali ni kosong sama dengan kosong pula. Kenapa dia berlaku? Macam dalam kehidupan juga lah Irfan, apa benda yang berlaku mesti ada sebab. Ada sebab. Sama juga dalam matematik tambahan. Tadi saya minta Irfan tekankan, saya pula tekan Cikgu pula, silakan cikgu. Saya bergerak ke sini lah. Senang. Okey, so Baik. saya letak persamaan yang pertama. So kita nampak satah dia kat situ. Okey, saya tukar persamaan yang kedua. Okey, persamaan yang kedua. Color merah tu. Dan persamaan yang ketiga. Okey. Nampak macam ada persilangan. Macam Selalunya macam ada. tu cikgu Kita nampak macam ada tapi sebenarnya ada ke tak ada? Okey. Saksikan nanti. Saya Kita keluar, buang balik, saya tutup satah dia, saya keluarkan dia punya garisan. So kita nampak garisan yang pertama, color biru, and then persamaan yang merah, Okey. dan juga yang terakhir. Kalau Irfan nampak kat situ, nampak tak dia macam ada 3 garisan ke tak ada? Macam tak ada cikgu. Dia macam ada satu je garisan, betul tak? Padahal cikgu tekan dah tiga-tiga tadi. Tekan tiga-tiga. Jadi maksudnya tiga-tiga persamaan ini bertemu di satu garis lurus. Bila satu garis lurus, maksudnya penyelesaian dia adalah tak terhingga. Atau dalam biasa orang sebut infinity. Infinity. Kan garis lurus kan boleh panjang sampai bila-bila, sampai mana-mana nak pun. Ya. So maksudnya soalan tadi tu, jalan penyelesaian dia, jenis penyelesaian dia adalah tak terhingga. Jadi Irfan, yang ni kita dah sentuh 3 lah. Betul. Yang pertama, satu penyelesaian, kita ada nilai X, Y, Z tu. Yang kedua, kita dah sentuh tak ada penyelesaian tadi. Baik. Kosong sama dengan 12 tadi tu. Ya, tak ada penyelesaian. Tak ada penyelesaian. Yang ketiga, kita sentuh penyelesaian tak terhingga ataupun infinity. Ya, betul. Baik, terima kasih cikgu, dan dengan bantuan GeoGebra kita lebih faham tentang topik pada hari ini. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM selepas ini. KPM. Inilah dia slot menengah atas Didik TV KPM untuk mata pelajaran matematik tambahan. Cikgu Zana, saya nak tanya sikit cikgu. Kenapa masalah saya datang menghantui saya kembali cikgu? Kenapa datang balik di 3 ni cikgu? Kenapa? Sebab kita tak selesaikan tadi. Betul juga, masih belum selesai. So sebelum kita selesaikan, kita kena belajar dulu. Baik. Dah belajar, baru kita selesaikan masalah Irfan ni. Kita akan suruh Irfan pilih sendiri dia nak yang mana. Okey, yang mana satu idaman kalbu, kita saksikan kejap lagi. Mari kita lihat. Okey. Alright. So sebelum kita mulakan, kita mestilah kena ada persamaan dulu. Jadi macam mana nak membentuk persamaan tu? Kita perlu label. Macam contoh, kita ada pembaris, pen penanda dan juga pen. Okey. Jadi saya label dia pembaris sebagai X, Y sebagai pen penanda dan Z adalah pen. Pen. Okey. So untuk package yang pertama, Irfan kena bantu saya. Ada berapa pembaris, berapa pen penanda dan berapa pen? Okey. Untuk pembaris ada 2. Okey. Untuk pen penanda ada 3. Dan pen ada 4 cikgu. 4. Jadi persamaan dia adalah 2X untuk pembaris dan pen penanda 3. So 3Y. Dan tadi ada berapa pen tadi Irfan? Lupa saya. 4 cikgu. So 4Z. Sama dengan berapa harga keseluruhan untuk package A? Berapa harga dia tu? Harga dia RM11. Okey, RM11. Itu persamaan yang pertama. Baik, cikgu. So kita untuk persamaan yang kedua, kita ambil package B pula. Okey, package B ada berapa pembaris? Cuba Irfan buatlah persamaan dia. Berapa X, berapa Y, berapa Z. Untuk pembaris ada 4. Okey, lepas tu Y ada 3. And then
Z ada 1. Okey, apa persamaan dia, Irfan? Apa Okey, jadi? 4X tambah 3Y tambah Z sama dengan 10. Ya, betul. Terbaiklah, betul. Dah nampak dah tu. Saya gembira sebagai cikgu di sini. Alhamdulillah. 4X tambah 3Y tambah Z sama dengan 10. Ini persamaan kita yang kedua. Okey, persamaan kita yang ketiga, Irfan? Okey, saya cuba cikgu Ya. Baik, saya alihkan ke sini sikit, kita lihat. Okey. X tambah 2Y tambah 3 dapat 4Z Okey. sama dengan 8. 8. Ya, betul. So 1X ataupun X lah, kita tak tulis 1 tu biasanya. So 2Y tambah 4Z sama dengan 8. Ini adalah persamaan kita yang Tiga. So bila dah ada persamaan, baru kita boleh buat penyelesaian dia. Okey. So yang ni agak-agak lah kan. Agak-agak Irfan lah. Yang mana mudah untuk kita hapuskan? X ke Y ke Z? Kita nak hapuskan yang mudah cikgu Yang mana yang mudah? Yang dua pun okey cikgu. Dua pun okey ataupun ya okey. X ke Y ke Z? X. X pun boleh. Ataupun kalau tanya saya lah, itu pilihan Irfan. okey. Kau kuasa memilih kan. Jadi kalau suruh saya buat pilihan, saya akan ambil Z. Betul juga cikgu. Kenapa sebab tu? ada dua persamaan yang dah sama, 4. Ya. Ada satu je yang Z ke cikgu. Ya, mudah untuk kita hapuskan. Okey, saya tukar cikgu. Pilih yang tu juga. Tak apa. Pilihan di tangan anda. Boleh tukar. Boleh tukar, Boleh. Okey, so kita tengok sebab tu dah sama. Jadi Ya. mudah. So kita tengok hanya persamaan dua saja yang tidak sama. Jadi kita kena samakan lah. Nak sama, kita darabkan dia dengan 4 supaya sama. Okey, so Baik. kita dapat 8X 16X. 16X. Saya pula yang silap. 4 darab 4 16 cikgu. 8 pula begini. Okey, 3 darab 4 12. 12Y. Okey, Z darab 4 4Z. 4Z. Dan akhir sekali 10 darab 4 40. 40. Oh, dah sama dah cikgu semua. Dah cantik dah. Okey. So ini persamaan yang keempat. Label dulu. Okey, dah sama, kita boleh selesaikan menggunakan kaedah penghapusan. So saya ambil dulu persamaan 1 dan 3. Kita ambil dulu persamaan 1 dan 3. So kita hapuskan Z. Bila nak hapuskan, tambah ke tolak, Irfan? Kita tolak cikgu. Tolak. Ya, betul. Supaya kita boleh hapuskan ya. Jadi 2X tolak X, kita dapat X sahaja ataupun 1X lah. 1 tu tak perlu tulis ya. Seterusnya 3Y tolak 2Y. Jadi Y tambah Jadi Y. Yes, betul. Tambah Y dan Z, 4Z tolak 4Z, sifar, tak ada. Dan terakhir sekali, 11 tolak 8. 3. Ya, kita dapat 3. So ini persamaan yang ke-5. So kita dapat X tambah Y sama dengan 3. Okey, ni dia baru persamaan 1 dan 3. Baik. 2 tu belum usik lagi. Okey, kita buat persamaan yang kedua. Saya gunakan persamaan 1 dan ke-4 Yang 4 yang kita samakan tadi, Irfan. Okey. So sama juga operasi dia. Tambah ke tolak? Tolak cikgu. Ya, betul. Okey, cemerlang. Bagus, Irfan. Jadi kita tolakkan dia. Jadi 2 tolak 16X. Kita dapat negatif 14X. Betul, negatif 14X. 3Y tolak 12Y. Jadi negatif 9. Negatif 9. So 4Z tolak 4Z. Dia jadi sifar lah. Tak ada. 11 tolak 40. Negatif 29. Betul. Okey, negatif. Mana dia? Negatif 29, persamaan yang ke-6. So apa nak buat? Kita gunakan persamaan 5 dan ke-6 untuk kita selesaikan juga. So Ifan tengok kat situ tak sama kan nilai sama. X dan Y kita. Jadi pilih satu untuk samakan. Macam biasalah kalau benda tinggal macam ni, saya akan pilih yang paling depan. Senang. Jadi nak samakan 14. Darab 14 saja Ya, cikgu. kita darab semua persamaan dapat dengan 14. 14X tambah 14Y sama dengan 42. Okey, so kita samakan dengan persamaan seterusnya. Jadi apa operasi dia? Tambah ke tolak? Sebab yang bawah tu negatif, kita kena tambah cikgu. Ya, betul. Kita tambahkan dia. Jadi 14X tolak 14X, sifar. 14Y tolak 9. 5Y. Ya, betul. 5Y. So 42 tolak 29. Jadi 13. 13. Okey, dah nampak dah bayang dia dekat situ. Okey. Jadi kita selesaikan Y sama dengan 2.60. Biasanya dalam kalkulator kalau tekan dia akan bagi 2.6. Tapi kenapa saya tambah kosong kat situ, Irfan? Sebab itu harga cikgu. Ya, berhati-hati. Bila melibatkan harga mesti 2 tempat puluhan. Selalu ramai silap kat situ. Cikgu, kalau Berhati-hati. bagi satu, markah hilang ke cikgu? Itu maksudnya markah di jawapan akhir itu tidak ada lah. Markah untuk kerja ada. Baik. Jadi berhati-hati. Okey, Y dah dapat.
So macam mana nak cari tadi apa kat situ, tinggal X. So boleh pilih mana satu idaman hati, persamaan mana yang nak pakai untuk kita selesaikan X tu. Saya guna X tambah 3, X tambah Y sama dengan 3. Paling mudah. Paling mudah, jangan susahkan diri. Okey. So Y tadi kita dah dapat 2.60. Jadi saya gantikan, yang color merah tu ya, saya gantikan. Jadi kita selesaikan, ni linear, persamaan linear. So kita dapat X sama dengan 0.40. 40 sen lah maksudnya. Jangan tertinggal belakang tu kosong tu sebab dia duit. Okey, dah dapat X. Seterusnya kita nak cari Z pula. So Z kita guna persamaan asal, boleh pilih antara 1, 2 dan 3. Okey. Agak-agak Ifan saya pilih yang mana? Kita pilih yang nombor 2 lah cikgu. Tak nombor pakai 2. lagi. Tak pakai lagi. Nombor 2 pun boleh. Satu lagi kalau saya lah, saya akan pilih. Betul lah Ifan teka, saya pilih yang kedua. Saya dah faham. Dah selami hati cikgu Cik. Cemerlang ni, anak murid cemerlang ni. Okey. Jadi kita gantikan nilai X dan Y yang kita dapat. Nampak ya, saya letak color yang berbeza supaya murid dan Ifan nampak kat mana pergantian tu, proses pergantian tu. Jadi kita selesai seperti biasa. So kita dapat nilai Z kita bersamaan dengan 0.60. Maksudnya 60 sen lah. Jadi kat sini Ifan, kita tahulah X tadi mewakili pembaris kan? Betul. Jadi harga bagi pembaris adalah 40 sen. Okey. Harga bagi pen penanda adalah RM2.60. Dan harga bagi pen adalah 60 sen bagi sebatang. Okey. Ni kita nak selesaikan masalah Ifan ni. Ya. Dah dekat dah ni. Okey, ini harga tanpa dalam package yang ada dekat Ifan tu. Okey. Kadang-kadang ada kedai yang jual single-single kan secara berasingan. So harga bagi sebatang pembaris adalah 70 sen. Harga bagi sebatang pen penanda RM3 dan harga bagi pen adalah 80 sen. Okey, 80 sen. Jadi yang ini dah harga dalam package. So agak-agak Ifan lah, mana yang lebih menjimatkan? Kita beli harga tanpa package ke harga di dalam package? Semestinya cikgu harga di dalam package. Ya, betul. Macam mana kita buktikan? Okey, harga bagi harga tanpa package kita jumlahkan semua dapat RM4.50. Harga di dalam package kita jumlahkan semua kita dapat RM3.60. Jadi Irfan telah memilih harga yang di dalam package. Jadi Ifan boleh pilih lah package A, B atau C. Ketiga-tiganya membawa keuntungan juga. Okey, mana satu pun tak ada masalah cikgu? Tak ada masalah, bergantung kepada keperluan. Ifan nak pen lebih ke, nak baris lebih ke. Saya suka menulis, saya akan pilih yang pen lebih. Pen lebih. Jadi package mana tu? A ke C? A ke C cikgu. Saya pun nak berbaris juga. Saya nak Okey, Ifan akan memilih. Tapi tak apa kan cikgu, sebab yang mana-mana satu pun menguntungkan. Ya, betul. Okey, alhamdulillah dah selesai saya punya masalah ni dan saya pun dah memilih yang saya nak beli package ni adalah package A. Terima kasih cikgu. Dan mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan tentang topik kita pada hari ini. Silakan. Okey, baik. So tadi kita dah belajar ada 3 kaedah, penghapusan, pergantian dan juga graf. Dan sekali lagi kita dah guna GeoGebra kan tadi Irfan. Betul. Kita dah tengok ada 3 jenis penyelesaian. Penyelesaian pertama adalah satu penyelesaian. Maksudnya satu-satu tu bersilang pada satu titik je. Kita dapat nilai X, Y dan Z tu lah. Yang kedua adalah penyelesaian tak terhingga, iaitu infinity. Dan yang terakhir adalah tiada penyelesaian. Itu dia. Dah selesai. Dan di sini Ifan nak tekankan bahawa kepada calon-calon SPM kena faham konsep dulu cikgu, betul tak? Ya, betul. Kalau dah faham konsep, kita tak akan rasa takut untuk menjawab soalan kelak. Terima kasih cikgu. Dan sebagai murid cikgu hari ini, bagaimana prestasi keseluruhan saya cikgu? Boleh saya ke depan? Silakan. Saya ke depan. Tengok saya dah sediakan bintang-bintang ni. Ada bintang di langit. Berapa bintang kita nak bagi? Oleh kerana dulu, Ifan hari ni 3, 4. Okey, Ifan cemerlang hari ni. Okey. Berapa saya nak bagi? Saya bagi Irfan 5 bintang. 5 bintang. Terima kasih cikgu. Alhamdulillah. Dan saya rasa dan percaya kepada murid di rumah juga berjaya bersama kami di episod hari ini. Dan di manakah kawan-kawan kita boleh dapatkan latihan mukuhan cikgu? Okey, boleh dapat di Pelantar D5 KPM. Baik, terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Zana kerana bersama Ifan hari ini kongsikan kepada kita tentang mata pelajaran matematik tambahan. InsyaAllah ada rezeki jumpa lagi. Dan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera. See ya.